yang murni, atas nama Ilahi kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian Terengganu Darul Iman, maju berkah sejahtera. Maju Terengganu maju, di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan, berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, dan beri agar aku pandang thayyibah, wa rabbul ghafur. Sejahteralah Darul Iman, di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian, dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan, dan dijamin untuk semua, maju berkat sejahtera, tekad kami, impian semua, maju berkat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberkati pertemuan kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini kita dapat lagi meneruskan talaqi online kita pada siri yang ke-27 pada malam ini. Jadi dengan ini tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan talaqi online kita pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis, Ustaz Mang, pihak penganjur, seterusnya penuntut-penuntut ilmu,
pentalaqi kitab Minhajul Talibin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan tayammum. Katanya wa in kana ka jabiratin la yumkinu naz'uha ghasala as-sahih wa tayammama kama sabaq. Jadi ni masalah orang tu dia tayamum kerana sakit ataupun antara sebab yang boleh seorang tu bertayamum adalah sakit. Tak boleh kena air. Jadi kata dia kalau sekiranya tidak ada di atas satu anggota saat itu pembalut, penutup, tak ada, maka wajib dia kena tayamum. Lepas tu mesti juga dia kena basuh anggota hak yang sihat. Dan tidak ada tertib di antara keduanya, iaitu basuh dengan tayamum bagi orang yang berjunub. Tetapi manakala ataupun orang hak yang berhadas kecil, mesti dia kena ra'i tertib dia. Maksudnya dia kena selesai tayamum dulu, barulah dia boleh basuh anggota setelah daripada anggota yang tidak boleh kena air itu. Lepas tu katanya wa in kana ka jabiratin, dan jika adalah ia kembali kepada as-satir. Kana jika adalah ia kembali kepada satir, jika ada satir. Maksudnya jika ada di atas anggota yang tidak boleh kena air itu ada satir, ada penutup. Contoh ke jabiratin, seperti jabirah. Jabirah ni kalau bahasa Terengganu dipanggil belak. Tahu tak belak? Dia biasa orang patoh. Dulu orang patoh. Lepas tu pergi rumah Tok Muding. Orang panggil Tok Muding di bahasa Terengganu kan. Pergi rumah Tok Muding. Maka Tok Muding pun betul. Lepas tu boleh ambil benda kan ni. Dia ambil buluh ataupun kayu, dia akan letak pada tempat patoh, dia pun balut. Maka itu asal makna jabirah. Buluh ataupun kayu yang diletak pada tempat-tempat patoh, tempat seliuh. Baik, orang Terengganu panggil belak. Dah kira lah, dia samalah. Dia sebab tengok mari ka, seperti. Kalau zaman kita benda, seming. Pergi hospital zaman kita, pergi hospital. Ada ni jarang ada orang pergi rumah Tok Bomo kan. Kita panggil Tok Bomo lah. Tok Bomo patoh tempat kita. Jadi hospital benda, hospital seming. Ataupun kalau kita kata benda dipanggil benda plaster ke benda dipanggil. Ikutlah benda pun. Benda yang kita tepek tau. Baik, wa in kana, dan jika ada satir. Ada satir di atas anggota hak yang tidak boleh kena air. Contoh satir tersebut ke jabirah. Seperti jabirah. Kita dah jabirah kan? La yumkinu naz'uha, tidak mungkin. Tidak boleh. Cabuknya. Nak cabuk jabirah, nak buang jabirah, nak tanggalkan, tu makna bahasa kita nak tanggalkan, nak pecah, tak boleh. Dia nak kata tak boleh ni, bagaimana dihukumkan kata tak boleh dalam kaedah fiqh atau kaedah mazhab Imam Syafi'i? Dia kalau dia cabuk, menyebabkan berlaku kebimbangan hak yang kita bincang sebelum daripada ni. Hilang manfaat anggota, lumpuh, hak yang kita bincang sebelum daripada ni. Baik. Kalau tidak boleh nak cabut sebab sayang, bukan boleh cabut tapi sayang. Yang cabut lah sayang. Cabut-cabut kan nyeblebel pula kan. Bini contoh. Jadi tu dia boleh cabut. La yumkinu naz'uha, tidak mungkin cabuknya jabirah. Jawab bagi in, ni jawab ghasal as-sahih. Dia kena basuh as-sahih, ay al-udwa as-sahih, anggota hak yang sahih, anggota hak yang sihat, anggota hak yang tak sakit, anggota hak yang boleh kena air, dia kena basuh. Baik, kerana pada asalnya dituntut kepada dia basuh. Tak gitu?
Jadi apabila hanya pada satu anggota hak yang tidak boleh kena air, hak yang ada pembalut saat itu, maka anggota hak yang lain, hak yang boleh kena air, maka dia kena basuh. Lepas tu wa tayammama, dan dia kena benda tayammum. Kama sabaq, seperti apa hak yang telah lepas, apa hak yang terdahulu, sabaqa, hak yang lepas dah. Bagaimana? Dia kena tayammum sebagai ganti tempat hak yang tidak boleh kena air pada anggota tersebut. Lepas tu tayammum ini kena raikan tertib bagi orang hak yang berhadas kecil. Manakala orang yang berjunub, dia tidak ada tertib di antara tayammum dan basuh. Baik. Berapa dah? Berapa dah? 2. Lepas tu, wa yajibu ma'a dhalika mashu kulli jabiratihi bima'in. Dan wajib berserta demikian itu. Maksud dia wajib berserta demikian itu. Jadi hak tadi wajib dah. Kena buat pula ni. Mashu kullu jabiratin. Mashu kulli. Bukan mashu kullu. Silap baca bagi. Mashu kulli. Mudhafun ilaih. Mashu fa'il bagi yajibu. Wajib basuh kulli. Ke semua jabiratihi. Jabirahnya. Wajib sapu semua jabirah dia. Kalau jabirah dia sekaki, kena sapu sekaki. Kena sapu dah ke? Sapu ta'alluq bima'in, dia ta'alluq, dia bergantung pada mas'u. Sapu bima'in dengan air. Dia sapu dengan air. Faham-faham maksud sapu dengan air? Adakah basuh? Tak. Sapu dengan air. Dia tidak sapu dengan air macam mana kita sapu? Sapu kepala. Jadi ambil air, sapu di atas ke semua jabirah. Katakanlah jabirah di sini, sapu dah ke atas jabirah. Jadi pendek kata, kalau sekiranya pada anggota ada jabirah yang tidak boleh cabut, maka apa yang diwajibkan kepada orang tersebut ketika dia nak berwudu ataupun dia nak mandi wajib, dia kena lakukan berapa perkara? 3. Yang pertamanya benda, dia mesti kena basuh anggota yang boleh basuh. Yang kedua, mesti kena tayammum. Yang ketiga, sapu di atas jabirah. Mesti kena buat lagu tu mengikut mazhab Imam Syafi'i. Baik. Okey, sekali lagi. Katakanlah orang tu berjunub ataupun orang tu berhadas. Maka apa yang diwajibkan kepada orang berjunub adalah mandi. Orang yang berhadas diwajibkan dia berwudu. Maka kalau sekiranya pada anggota dia tidak ada pembalut, maka selesai. Hanya hak yang diwajibkan kepada dia adalah yang pertama basuh, yang keduanya adalah tayammum. Baik. Ini yang pertama. Maksudnya ada luka hak yang tidak boleh kena air lah. Kalau boleh kena air itu masalah lain. Ni hak yang tidak boleh kena air. 2. Kalau sekiranya ada pembalut, maka kena tengok dulu. Boleh buang tak pembalut? Kalau boleh buang, maka wajib kena buang. Kalau tak boleh buang, maka biarkan begitu. Cuma apa yang diwajibkan dia buat berapa? 3 perkara. Yang pertamanya basuh rasulul sahih. Yang keduanya tayammum. Yang ketiganya adalah al-mashu ala ataupun mashu kulli jabiratih bima'in. Katanya waqila, dan kata qil ba'duha. Maksud dia ba'duha sebahagian sahaja. Maksudnya yakfi mashu ba'diha, memadai sapu sebahagian daripada jabirah. Waqila ba'duha ay wa yajibu ba'duha. Maksudnya kata qil wajib sebahagian sahaja. Bukan wajib semua sekali. Sebagaimana kepala tidak wajib kita sapu semua sekali. Apa yang wajib kita sapu sebahagian. Begitu juga jabirah, apa yang diwajibkan hanya sapu sebahagian sahaja, bukan semua. Itu kata qil. Baik. Jadi di sini berlaku khilaf di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i. Adakah sapu di atas jabirah sama dengan sapu kepala? Maksudnya memadai sapu sebahagian sahaja, ataupun tidak sama dengan sapu kepala, mesti kena sapu ke semua. Baik, mengikut pandangan mu'tamad, apa yang diwajibkan adalah sapu ke semua. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i dalam masalah ni payahlah sikit. Payah sikit. Baik. Katanya fa idza tayammama li fardhin thanin wa lam yuhdith lam yu'idil junubu ghasla, tapi wa yu'idul muhdithu ma ba'da alilih.
Maka apabila dia tayamum li fardin thanin, untuk fardu yang kedua. Sekarang ni kita kena ingat, satu tayamum hanya untuk satu fardu. Okey, satu tayamum hanya untuk satu fardu sahaja. Satu tayamum hanya untuk satu fardu. Jadi kalau kita tayamum untuk sembahyang fardu zuhur, maka kita boleh buat fardu zuhur. Dan banyak mana sunat, tu tak ada masalah. Sunat tak ada masalah banyak mana. Nanti masuk asar, mesti kita kena tayamum yang lain untuk sembahyang asar. Baik. Maka apabila dia tayamum untuk fardu yang kedua, walam yuhdith, padahal dia tidak berhadas, waw haliyah. Lam yuhdith nama dia jumlah haliyah. Padahal dia tidak berhadas. Sedangkan dia tidak berhadas. Ni syarat dia. Syarat dia. Di hal adalah syarat. Sebab hal ni adalah qaidun. Qaid. Dia syarat. Dia hal dia panggil qaid kepada amalnya. Dia menjadi syarat ni. Walam yuhdith, padahal dia tidak berhadas. Dia belum lagi berhadas. Maksudnya dia belum berhadas. Maksudnya adalah dia berwuduk pula kerana dia tayamum pula ni kerana dia tayamum kerana dia nak sembahyang fardu yang kedua, sedangkan tidak berlaku pun hadas pada dia, bukan ketuk, dia bukan berok, dia bukan menyentuh perempuan. Ketika ni katanya lam yu'idil junubu ghasla, tidak mengulangi oleh orang yang berjunub ghaslan akan basuh. Adakah orang berjunub kena ulang balik basuhan? Tak perlu dah. Tak perlu dah ulang basuhan. Tapi wa yu'idul muhdithu ma ba'da alilih, dan mengulangi oleh orang yang berhadas akan barang yang akan anggota yang setelah daripada alilih, setelah daripada anggota hak yang sakitnya. Alil, anggota yang sakit. Sekarang ni kita kena faham bahawasanya, berarti molek, kita kena faham bahawasanya antara rukun wudu adalah tertib. Antara rukun wudu adalah tertib. Ketika orang tu bertayamum, kerana ganti tempat yang tidak boleh kena air pada satu anggota, maka lepas daripada dia tayamum, barulah dia boleh basuh anggota setelah daripada anggota yang tidak boleh kena air. Kerana nak meraihkan tertib. Baik. Tiba-tiba dia nak tayamum pula. Dia tak perlu berwuduk sebab dia tidak berhadas. Kalau dia berhadas, dia berwuduk. Lepas tu dia tayamum. Buat macam pertama. Sekarang ni dia tak berhadas. Apabila dia tak berhadas, bila nak sembahyang fardu asar, tetap dia kena tayamum. Sebab satu tayamum hanya satu fardu sahaja. Walaupun dia ambil wuduk, tetapi oleh kerana wuduk dia saat itu disempurnakan dengan tayamum, maka lepas daripada dia sembahyang satu fardu, dia nak sembahyang fardu yang kedua, mesti dia kena tayamum pula. Manakala berwuduk tak perlu dah, dia ambil. Lepas daripada dia tayamum, mesti dia kena basuh balik anggota yang setelah daripada anggota yang sakit. Okey, boleh faham? Faham tak, Amin? Ke tak faham lagi? Tak nampak? Okey. Katakanlah si mamak ni, tak payah kata si Ami lah. Nama kau buah mutu pula kat dia. Sallallahu salamat wal afiyah. Baik. Si mamak ni, dia luka di tangan. Yang mana di tangan dia lah yang ada pembalut. Dia nak buang pembalut ni. Semi. Marah ke hospital kalau buang. Baik. Tak boleh buang. Jadi maka cara dia, di tangan. Dia nak sembahyang zuhur, dia basuh muka. Basuh muka boleh basuh. Tangan sebelah kiri boleh basuh. Tangan sebelah kanan yang ada pembalut boleh basuh. Lepas tu atas pembalut dia sapu. Lepas tu sebelum daripada dia sapu kepala, dia kena tayamum dulu sebagai ganti tempat yang tidak boleh kena air pada tangan yang berada di bawah pembalut. Okey. Masuk asar. Dia tak ketuk lagi. Jadi bermakna dia tidak berhadas. Kalau dia berhadas, dia kena buat macam tadi. Basuh muka, basuh tangan tempat yang boleh basuh. Lepas tu, tempat yang tak boleh basuh ada pembalut, sapu. Tayamum. Lepas tu sapu kepala, basuh kaki. Jelas? Nampak? Sekarang ni, dia tidak berhadas. Dia nak sembahyang fardu asar, tetap dia kena tayamum.
Sebab mana dia kena tayamum? Sebab mana dia kena tayamum pula? Sebab satu tayamum untuk satu fardu. Sebab mana? Sebab satu tayamum untuk satu fardu. Jadi asal kat gini dia kena tayamum pula. Apabila dia tayamum, lepas daripada dia tayamum, sekarang ni dia tayamum ganti tempat yang tidak boleh kena air pada tangan. Lepas daripada tayamum, mesti dia kena sapu kepala mula, mesti dia kena basuh kaki mula. Okey, boleh faham? Itu maksud dia. Wa yu'idul muhdithu ma ba'da 'alidihi. Tetapi orang berjunub dia tidak perlu mengulangi basuh. Sebab dia? Sebab, perhati molek, sebab tayamum dengan basuh tidak ada tertib dalam mandi wajib. Manakala wuduk tayamum dengan basuhan anggota setelah daripada anggota yang sakit perlu kena ada tertib. Jelas tak? Baik. Waqilah dan kata qil. Kata qil maksudnya kata sebahagian daripada ulama, ni bukan pandangan yang kuat, pernah kita cerita sebelum daripada ni. Yasta'nifan, mula semula oleh keduanya. Keduanya kembali kepada al-junub, yang keduanya adalah al-muhdith. Jadi orang yang berjunub, orang yang berhadas, dia mula semula. Maksud dia mula semula, maksud mula semula adalah dia buat daripada awal balik. Itu maksud mula semula. Ini satu pandangan. Pandangan yang ketiga. Waqilah al-muhdithu ka junub. Orang yang berhadas seperti orang yang berjunub. Maksud dia tidak perlu ulang basuh balik anggota yang setelah daripada anggota yang sakit. Jadi berapa pandangan di sini? Ada 3. Pandangan yang pertama adalah orang yang berhadas lepas daripada dia tayamum untuk fardu yang kedua, tidak perlu dia basuh semula. Dia tidak perlu ulang balik basuhan. Okey, ni yang pertama. Baik, manakala ni orang yang berjunub, orang yang berjunub setelah daripada tayamum untuk fardu yang kedua tidak perlu dia basuh balik. Tak perlu basuh. Tetapi orang yang berhadas, orang yang berhadas pula. Orang yang orang yang dia tayamum kerana ganti daripada tempat yang tidak boleh kena air pada ketika dia berwuduk tadi. Kalau dia tidak berhadas, maka tidak perlu pula, wajib dia kena tayamum semula, lepas tu dia kena basuh semula benda yang setelah anggota yang setelah daripada anggota yang sakit. Okey, ni pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, kena buat awal balik dua-dua. Pandangan yang ketiga, orang yang berhadas seperti orang yang berjunub juga. Maksudnya tidak perlu basuh mula dah lepas daripada anggota yang sakit. Okey, tengok pandangan mana yang diterjih oleh Imam Nawawi. Hak tadi tu disebut oleh Imam Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Al-Muharrar. Kata Imam Nawawi, qultu, berkata oleh aku, hadha ats-tsalitsu asah. Hadha mubtada. Ats-tsalitsu badal bagi hadha. Ini yang ketiga ni, pandangan yang ketiga. Mana pandangan yang ketiga? Iaitu al-muhdits ka junub. Ya, asah, ini hak yang lebih sahih. Ini hak yang mu'tamad. Ini yang diterjih oleh Imam Nawawi. Wallahu a'lam. Jadi pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana apa yang diterjih oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin, bahawasanya orang yang berjunub dengan orang yang berhadas ketika dia tayamum untuk fardu yang kedua, sedangkan dia tidak berhadas ketika dia tayamum untuk fardu yang kedua, maka tidak wajib dia basuh semula setelah anggota-anggota yang setelah daripada anggota dia yang sakit itu. Jelas? Wallahu a'lam. Katanya faslun fi bayani arkanit tayammum. Ini suatu fasal pada menyatakan rukun-rukun tayamum. Katanya yatayammamu bikulli turabin tahirin hatta ma yudawa bih. Yatayammamu, bertayamumlah ia seorang bertayamum bikulli turabin tahir, dengan setiap tanah yang suci. Okey, dia bertayamum
dengan setiap tanah. Turab makna tanah. Tanah tak kira lah. Warna dia warna merah ke, warna kuning ke, warna koko ke, warna kelabu ke. Tak kira warna dia. Yang penting tanah. Bertayamumlah ia seorang dengan setiap tanah. Ba' ni dipanggil, dia ta'alluq pada yatayammam. Maksudnya alat yang digunakan untuk bertayamum adalah tanah. Apa jua tanah? Tu maksud bikulli turab. Apa jua tanah? Bertayamumlah dia seorang dengan setiap tanah. Alat yang diboleh guna untuk kita bertayamum. Alat yang boleh kita bertayamum dengannya adalah tanah sahaja. Selain daripada tanah, tak boleh. Batu tak boleh. Rupuk tak boleh. Hak yang boleh hanyalah tanah sahaja. Baik. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut famsahu bi fatayammamu sa'idan tayyiba. Hendaklah kamu bertayamum sa'id. Sa'id di sini dengan makna tanah. Kenapa kau sa'id di sini dengan makna tanah? Kerana di sana ada hadis. Ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan kepadaku bumi ini tempat sujud, masjid boleh kita semayang, wa tahura, dan alat yang digunakan untuk menyucikan. Alat yang digunakan untuk menyucikan, iaitu kita boleh guna tanah untuk tayamum. Tetapi di sana ada riwayat yang kedua menyebut wa turbatuha. Dalam riwayat yang kedua sebut perkataan dia turbah. Apa makna turbah? Tanah. Oleh kerana ada riwayat yang kedua menyebut perkataan tanah, maka riwayat yang kedua menjelaskan yang dimaksudkan dengan bumi, yang dimaksudkan dengan sa'id yang disebut dalam Al-Quran yang boleh kita guna untuk tayamum. Sebab itulah mengikut mazhab Imam Syafi'i mesti kena guna tanah. Tanah tahirin, yang suci. Sebab dalam Quran Tuhan kata sa'idan tayyiba. Tayyiba dengan makna tahir, yang suci. Jadi bermakna kalau tanah tu mutanajis, maka tidak boleh kita guna untuk bertayamum. Hatta ma yudawabih, sehingga perkara yang digunakan ataupun yang digunakan untuk merawat dengannya, yang digunakan dalam rawatan. Dia ada tanah yang boleh digunakan untuk rawatan. Dan tanah sebenarnya disebut dalam hadis yang boleh digunakan untuk rawatan. Jangan tolak lah. Sebab benda yang disebut dalam hadis jangan sekali-kali tolak. Bercanggahlah dengan kajian. Jangan. Benda yang disebut dalam hadis mesti kita kena terima. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggunakan tanah untuk berubat. Kata Rasulullah, bismillah turbatu ardina. Rasul kata benda, bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Dengan nama Allah, turbatu ardina, tanah bumi kita. Lepas tu biriqati ba'dina, dengan air liur sebahagian daripada kita. Yushfa saqimuna, disembuhkan orang yang sakit di kalangan kita. Biizni rabbina, dengan izin daripada Tuhan kita. Jadi ambil dengan jari telunjuk air liur, tak ambil tanah, baca hak yang Rasul baca bismillah turbatu ardina, lepas tu biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Kena yakin, kena percaya, sebab benda ni dibuat oleh Rasulullah. Lepas tu letak mana tempat orang yang sakit, tempat orang yang luka. Baik. Yatayammam bi kulli turabin tahirin hatta ma yudawa bih, sehingga perkara hak yang yudawa. Tapi kalau tak sembuh, Allah Ta'ala tak izin tu. Sebab dia hujung kan biizni rabbina, dengan izin daripada Tuhan kita. Baik. Sehingga perkara hak yang dirawat dengannya. Di sana ada tanah hak yang boleh digunakan untuk proses rawatan. Jadi kita tak tahulah tanah jenis lagu mana. Mungkin orang-orang yang ahli dia tahulah. Baik. Tapi ada sebelum daripada ni, anak kambing kan pernah makan racun. Orang rupu pasti makan racun kan. Lepas tu ada tanya-tanya orang kata cara dia nak tawar racun, ambil air, capur seluk, minum.
Tak tahulah jadi ke tak. Tak tahu jadi ke tak. Tak terawak lagi. Ada orang kata ya ke tak, tak tahu, Allahu a'lam. Baik. Jadi tak kira lah apa jua jenis tanah. Sehingga kan tanah yang diguna dalam perubatan sekalipun boleh bertayamum dengannya. Wa bi ramlin fihi ghubarun, dan dengan raml. Raml pasir. Tapi syarat fihi ghubarun, yang ada padanya pada raml ghubar, debu. Pasir yang ada padanya debu. Maksudnya kalau orang tanya, kalau kita tayamum dengan pasir boleh ke tak? Kita nak bincang mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i kata kena tengok dulu. Tengok mana? Pasir ada debu tak? Kalau pasir ada debu, boleh orang tu bertayamum dengan menggunakan pasir tersebut. Tapi pada hakikatnya dengan pasir ke dengan debu? Dengan debu. Sebab kita ambil sana itu hak lekat tangan kita bukan pasir. Hak lekat tangan kita adalah debu. Tapi kalau pasir patah ada debu tak? Pasir patah. Tak tahu. Sudah. Pasir patah ada debu tak? Kalau kita main patah berdebu kaki. Tahu? Ada debu. Oh, gitu. Patah binjak. Pasir patah ada debu. Melainkan kalau hak yang atas ni capur tu lah. Kalau hak yang bawah tu ada debu. Ke ada debu? Saat ni kata ada. Jadi dengan pasir yang ada padanya ghubar, debu. La bi ma'din. Tidak ma'din baca. Bukan ma'dan, ma'din. Ma'din maksudnya bahan logam. Dengan besi ke. Dengan bahan logam. Tak boleh. Dengan emas ke. Perak ke. Aluminium ke. Wa suhaqati khazafin. Suhaqah. Suhaqah ni benda suhaqah. Khazaf ni adalah tembikar. Tahu tembikar? Bukan tembikar Timur Cina atau tembikar. Maksudnya kan ada pinggang, tembikar kan. Pinggang ke, makuk ke. Jadi orang buat pinggang dah, orang buat makuk dah. Kita pun ambil makuk tu, kita ambil pinggang tu, kita pun katok, acur. Kaca dia jadi acur. Baik, hak acur tu dipanggil benda suhaqah. Okey, boleh faham? Boleh faham tak yang? Benda kita nak kata benda suhaqah. Lumatang benda. Dia ikut lah. Tak makna diri. Faham dah suhaqah kan? Jadi kita ambil pinggang hak yang diperbuat dari pinggang dia, pinggang tembikar. Dia tidak pinggang tembikar. Pinggang ia sebut kan dia? Betul tak? Pinggang dengan arah tembikar. Baik, pinggang tu. Kita pun ambil, kita pun katok-katok, tumbuk-tumbuk, acur. Acur tu dipanggil benda suhaqah. Suhaqah tembikar. Boleh tak nak guna untuk tayamum? Tak boleh. Dia tak boleh. Sama juga tanah yang dibakar sampai ke jadi arang. Tanah hak bakar sampai jadi arang. Maka tak boleh. Sebab dia, apabila jadi arang, tak nama tanah dah. Tapi kalau bakar, tapi masih lagi ada tanah di situ, tak jadi arang pun, masih lagi tanah. Kalau kita peracur pun dia akan jadi seluk juga. Sebagai contoh. Contoh macam ke batu-batu yang diperbuat daripada tanah hak lama-lama. Kan? Jadi kalau peracur pun debu lagi macam tanah. Macam tanah. Maka tu boleh. Dia hak yang tak boleh kalau sekiranya bukan tanah dah. Okey, jelas kan? Wa mukhtalitin bidaqiqin wa nahwih. Dan tidak boleh juga. Ni hak tak boleh sebab dia kata la tu la bi ma'dinin wa suhaqati khazafin wa mukhtalitin, dan hak yang bercampur. Bercampur bidaqiq dengan tepung. Wa nahwihi, dan seumpamanya tepung. Seumpama tepung banyak bedak. Tu seumpama tepung. Alat solat orang puang. Bedak. Alat solat bedak kau panggil orang. Bedak ni awak. Kuasa ni. Ada tu orang. Bukan cermin, bedak. Ada cermin ya. Wa nahwihi, dan seumpamanya daqiq. Baik. Repah sebagai contoh. Jadi kalau tanah saat ni tu kalau bercampur dengan barang-barang yang asin, maka tak boleh dah guna tanah tersebut
untuk bertayamum. Waqil dan kata qil, in qallal khaliqu jas. Jika sedikit perkara yang bercampur tadi. Perkara yang bercampur dengan tanah tu sikit. Sikit sangat, tak banyak, sikit je hak campur. Jas harus. Pandangan mu'tamad, sikit ke? Banyak ke? Tak boleh. Sikit ke? Banyak ke? Tak boleh. Tak sah tayamum dengan debu tersebut. Cuma di sana ada pandangan yang kedua, mengatakan kalau kuantiti bahan yang lain, bahan yang asing, hanya sikit sahaja hak capur, maka masih lagi boleh guna debu tersebut, tanah tersebut untuk bertayamum. Katanya wala bi musta'malin 'ala sahih. Dan tidak juga, tak boleh juga tidak memada juga. Bi musta'malin, dengan tanah hak yang musta'mal. 'Ala sahih, mengikut pandangan hak yang lebih, pandangan hak yang sahih. Ini pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Pandangan mu'tamad adalah pandangan yang dipegang lah, itu maksud dia. Jadi pandangan yang dipegang, pandangan yang difatwakan. Jadi kalau tanah tu, tanah musta'mal, tak boleh. Mesti tanah hak yang tidak musta'mal. Musta'mal, tanah musta'mal, mana kita ingat air dia musta'mal, rupa tanah ada tak musta'mal? Ada. Wahwa iaitu musta'mal, ataupun wahwa at-turabul musta'mal, ilah ma baqiya bi'udwih. Barang, yakni tanah, yang baqiya, yang tinggal, yang ada, bi'udwihi, di anggotanya. Faham tak lagi? Hak yang ada di anggota dia. Baik. Hak yang ada di anggota dia. Berarti tak hak yang ada di anggota. Jadi apabila disapu ada di anggota, tu dipanggil musta'mal dah, guna dah. Dia panggil guna dah. Nak ambil untuk sapu tempat lain pula tak boleh. Wa kadza ma tanathara fil asah. Dan seperti ini juga barang hak yang tanathara, yang bergugurang ia. Tanathara, yang bergugurang ia. Fil asah, pada kaul yang asah. Tapi kena ingat, hak yang bergugurang setelah daripada sapu. Dia ada kala-kala hak yang bergugurang, hak yang belum daripada sapu. Okey, kita ambil tanah. Masa akak tu ada hak yang jatuh. Tek jatuh. Kita sapu tak lagi yang? Tak lagi. Faham? Maka tu tak. Hak yang bergugur setelah daripada sapu. Kita sapu. Masa kita sapu saat ni tu ada hak yang gugur. Tok. Tu. Hak tu musta'mal juga mengikut al-asah. Sebagaimana hak yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Katanya wa yushtaratu qasduhu, dan disyaratkan qasaknya tanah. Dia kalau kita tengok dalam fiqh, antara syarat tayamum adalah mesti kena qasak. Maksud qasak ni kena tuju kepada tanah. Maksud qasak adalah kena tuju kepada tanah. Ada nak ambil tanah. Sebab dia ulama fiqh meletakkan qasak di antara syarat sah tayamum. Jawapannya adalah kerana dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala sebut falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Kalau tak ada air, maka hendaklah kamu bertayamum. Perkataan tayammum dalam bahasa Arab dengan makna qasak. Fatayammamu ay faqsudu, mungkin qasak. Jadi perintah tayamum dengan maksudnya adalah perintah supaya kita qasak, kita tuju kepada tanah. Dahwan dia tak ada qasak, akhirnya tak ada qasak. Falau safat hurihun alaihi faraddadahu wa nawa lam yujzi. Maka jika meniup dia akan turab oleh rihun, oleh angin, alaihi ala asyakhs, di atas seorang. Angin bawa tanah, mari kena ke dia. Lepas daripada tu faraddada, maka dia pun gosok. Dia pun lama, raddada, dia pun gosok.
Dia pun lama. Wa nawa dan dia niat. Lam yujzi. Tidak memadai. Tidak memadai. Itu lam yujzi. Tidak memadai. Tidak memadai. Jelas tak? Kalau orang tanya apa tak memadai? Kerana tidak ada qasak. Tidak ada qasak. Sebab tanah mari sampai muka dia, lepas tu dia pun ronyoh. Mesti kena ada qasak. Katanya walau yummimah biiznihi jaz. Sekiranya yammama yuyammimu. Okey, yammama yuyammimu. Yummima fa'al madhi bina majhul. Yammama yuyammimu. Yummima fa'al madhi bina majhul. Jika ditayamum akan dia, akan seseorang. Maksudnya ditayamum, ada orang tayamum dia. Si A tolong tayamum si B. Si B tu sakit. Tak boleh nak bangun. Ada tempat-tempat dia tak boleh kena air. Maka dia kena tayamum. Dan siapa hak yang tayamum? Orang lain hak tayamum dia. Itu makna yummimah. Jika sekiranya ditayamum akan seseorang, ada orang tayamum dia. Tapi biiznihi dengan izinnya. Mutala tayamum tak aku dengan izinnya. Jaz harus ia. Sebab dia? Sebab izin dia di situ ada qasak. Izin saat itu ada qasak di situ. Baik. Wa qila yushtaratu udhrun. Dan kata qil, disyaratkan ada keuzuran. Maksud dia, disyaratkan ada keuzuran. Maksudnya, untuk mengharuskan orang lain tayamum kita, mesti kena ada keuzuran. Kalau tak ada keuzuran, tak boleh orang lain tayamum kita. Mesti kita kena tayamum diri sebab apabila kita tayamum sendiri, kita qasak kepada tanah. Allah Ta'ala kata, fatayammamu sa'idan. Mu kena qasak kepada tanah. Jadi kalau tak ada keuzuran, tak boleh. Mesti kena ada keuzuran, barulah boleh orang tayamum kepada kita. Barulah boleh kita izin orang tayamum untuk kita. Tapi ini bukan pandangan mu'tamad. Pandangan mu'tamad, sama ada dia tayamum sendiri, ataupun orang lain tayamum. Tapi syarat, orang lain tayamum dia saat itu mesti kena mendapat keizinan dia. Habis. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya, wa arkanuhu naqlu turab. Falau naqala min wajhin ila yadin aw akasa kafa fil asah. Dan rukunnya rukun tayamum adalah naqlu turab. Memindahkan tanah. Mesti kena memindahkan tanah. Maksudnya memindahkan tanah adalah tanah mari daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Angin bawa. Ada pindah. Tapi ada qasak tak? Tak ada qasak. Kalau ada qasak tapi pindah tak ada. Ada qasak tapi pindah tak ada. Warna ada qasak tapi tak ada pindah. Saat ni kan angin bawa. Mari. Maka tu tak ada qasak. Tapi ada berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain kan. Cuma tak ada qasak. Okay, yang pertama, yang keduanya ada qasak tapi tak ada pindah. Dak nampak lagi contoh biar. Dak mari contoh. Cuma gini. Rukun tayamum yang pertamanya adalah naqlut turab, mesti kena memindah daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Kalau tak pindah tak jadi. Bagaimana tak pindah? Sebagai contoh, sekarang ni tanah ada dah muka dia. Tanah dia ada muka dia, dia pun ronyoh. Dia ronyoh. Masa dia ronyoh ada niat. Tetapi oleh kerana tidak ada pindahan,
tidak ada pindah, maka tidak memadai. Sebab benda syarat pindah. Kerana dalam Quran Allah Ta'ala kata benda, fatayammamu sa'idan. Mu kena tuju kepada tanah. Kena pergi kepada tanah. Maksudnya kena ambil. Faham? Katanya, falau naqadah min wajhin ila yadin aw akasa kafa fil asah. Sekiranya dia pindah daripada muka kepada tangan, ataupun akasa ataupun sebalik. Maksudnya daripada tangan kepada muka. Kafa memadai fil asah. Sekarang ni di muka dia ada debu. Tapi debu tersebut bukan debu dia tayamum, muka dia berdebu kali. Sebab kemarin aku buat, dia bawa motor, ramai-ramai, kawan dia duduk depan, dia duduk belakang. Kawasan tak ada jalatan pula. Macam kawasan kita tak ada jalatan kan. Kawasan kita tak ada jalatan. Lepas tu, jadi kawan dia bawa motor depan. Dia duduk belakang, pernah debu muka dia. Dia pun nak tayamum. Oh, nak mau cari mana debu. Tu orang kata tu, mukamu banyak debu. Dia pun ambil dia muka dia, debu. Okey, dia ambil muka dia debu. Dia pun sapu balik. Sapu di tangan sebagai contoh. Tapi dia kena sapu muka dulu. Dia kena sapu muka dulu. Kita, sebab dia buat contoh kan ni. Dia ambil daripada muka kepada tangan ataupun sebalik. Okey, kita buat contoh gini. Kita buat contoh gini ya. Mula disapu muka. Okey, lepas daripada sapu muka. Okey, lepas daripada disapu muka. Disapu sikit aja, tak banyak mana. Lepas daripada tu, tiba-tiba, mari kipas, kena debu di muka dia. Dia pun ambil debu yang kena di muka dia, yang bukan dia tayamum tadi, dia guna untuk buat sapu tangan. Ataupun di tangan dia penuh debu, dia ambil debu yang ada di tangan dia, dia pun buat sapu muka. Dia boleh kan? Atau naqala min wajhin ila yadin aw akasa kafa fil asah, memadai pada kaul yang asah. Memadai. Yang penting pindah. Bukan mesti pindah daripada bumi. Ambil daripada kereta pun apa. Ambil daripada bah pun apa. Ambil daripada dinding pun apa. Ambil daripada pakaian kita yang ada debu pun apa. Boleh berlaku. Baik. Katanya lagi. Yang pertama, yang keduanya waniyatus tibahatis sadati la raf'i hadatsin. Dan mesti kena niat mengharuskan sembahyang. Kita ambil tanam tu, kita sapu muka dalam hati kita benda untuk mengharuskan sembahyang. Aku nak mengharuskan sembahyang. Saja aku bertayamum untuk mengharuskan sembahyang. Saja aku mengharuskan sembahyang. Saja aku melakukan perbuatan untuk mengharuskan sembahyang. Aku sapu muka, sapu tangan untuk mengharuskan sembahyang. Jadi kalau kita tak ada air, lepas tu kita nak tayamum, kita ambil tanah. Kita pun sapu muka. Memang sebenarnya ada dah qasad dalam hati kita untuk mengharuskan sembahyang. Kerana kita tahu bahawa apabila orang tu tak ada wuduk, tak boleh dia sembahyang. Melainkan dia kena bertayamum. Jadi dia tayamum saat itu untuk mengharuskan sembahyang. Baik. La raf'i hadath. Tidak memadai. Tidak memadai niat mengangkat hadas. Kerana hadas tidak terangkat. Sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Sebab tayamum dia tidak mengangkat hadas. Sebab itulah. Bagaimana bukti tayamum tidak mengangkat hadas? Buktinya adalah apabila dia ada air, mesti dia kena mandi semula. Apabila ada air, mesti dia kena berwudu. Dia tayamum, dia tidak mengangkat hadas. Sebab tu tidak memadai niat mengangkat hadas. Katanya walau nawa fardhat tayammumi lam yakfi fil asah. Sekiranya berniatlah ia seorang akan fardu tayammum. Ada niat fardu tayammum. Fardu tayammum. Lam yakfi, tidak memadai fil asah. Mengikut kaul yang asah. Jadi kalau orang tu bertayamum tapi dia niat dalam hati sahaja aku bertayamum ataupun sahaja aku melakukan fardu tayamum. Dia tidak sama dengan wudu. Wudu kalau kita niat sahaja aku berwudu. Sahaja aku melakukan fardu wudu. Sahaja aku mengambil wudu yang difardukan. Itu memadai. Tayamum tak boleh. Kalau orang tayamum niat sahaja aku bertayamum tidak memadai. Itu maksudnya sekiranya dia berniat fardu tayamum tidak memadai mengikut kaul asah. Sebab dia tidak memadai kerana sebenarnya tayamum ni dipanggil bukanlah maksud bizati. Bukanlah
benda hak yang dimaksudkan pada dirinya. Tayamum ni didatangkan dia, dilakukan dia dalam keadaan darurah. Dia bukanlah maksud fi nafsihi, fi dhatihi. Dia bukanlah maksud pada diri dia, pada zat dia. Jadi kalau kita niat saja aku bertayamum, jadi kita jadikan tayamum adalah suatu benda yang dimaksudkan. Okey, boleh faham? Sedangkan tayamum bukanlah suatu yang dimaksudkan diri dia. Bahkan dilakukan dia dalam keadaan darurah sahaja. Baik. Sebab itulah tidak memadai. Cuma, kita kena faham. Satu benda lagi. Dalam kitab khabar lagu tu. Dalam kitab tidak memadai, kita niat fardu tayamum. Tayamum saja tidak memadai. Tetapi kalau orang kita, ketika dia bertayamum, dia saja aku bertayamum. Tapi apa yang dia faham dengan perkataan ataupun apa yang dia faham daripada tayamum saat itu adalah perbuatan untuk mengharuskan sembahyang, maka memadai. Sebab niat dia, aku bertayamum, sebenarnya dia mengandungi makna mengharuskan sembahyang. Boleh faham kan? Boleh faham kan? Jadi kita kena faham. Kalau orang kita, dia niat, saja aku bertayamum, yang mana perkataan tayamum tu difahami adalah benda yang untuk mengharuskan sembahyang, maka memadai. Kerana niat tayamum saat itu dia mengandungi makna benda mengharuskan sembahyang. Okay, habis. Seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu qarnuha bin naqli wa kadha istidamatuha ila mashi shay'in min al-wajhi ala as-sahih. Fa inna wa fardan wa naflan ubiha. Dan wajib qarnuha qarnun niyyah bin naqli dengan pindah. Niat wajib kena sertakan dengan pindah. Masa ambil tanah kena ada dah niat. Masa ambil tanah tu ada dah qasad untuk bertayamum, untuk mengharuskan sembahyang. Baik. Yang pertama, wa kadza istidamatuha ila mashi shay'in min al-wajhi. Dan seperti ini juga mesti kena ada niat. Seperti ini juga wajib istidamatuha, mengekalinya niat, berkekalang niat ila mashi shay'in min al-wajhi, kepada sapu sesuatu daripada muka. Jadi masa ambil tanah, dia niat, maksudnya dia sedar, dia nak melakukan tayamum untuk mengharuskan sembahyang. Lepas tu masa dia sapu muka, dia sedar juga dia melakukan tayamum untuk mengharuskan sembahyang. Sebenarnya orang yang tayamum, kalau dia saat ni tu, pada otak dia tak ada benda banyak, memang dia tayamum saat ni tu untuk mengharuskan sembahyang. Masa dia ambil tanah, masa dia sapu muka, masa dia sapu tangan, sampai ke selesai tayamum, sebenarnya ada niat, ada qasad sebenarnya. Baik. Seterusnya kata fa inna wa fardan wa naflan ubiha. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Baik, kita ada beberapa soalan, kita jawab soalan lebih kurang dalam 5 minit Soalan yang pertama, mana nak cari kejap soalan dia? Tu ada dah tak? Soalan nombor 3. Okey, soalan yang ketiga. Selepas hubungan jima' suami isteri, disunatkan berwuduk sebelum tidur jika dia belum mandi wajib lagi. Persoalannya, bagaimana niat wuduknya? Adakah niat mengangkat hadas sedangkan dia masih berhadas? Baik, jadi orang ni, dia berjima' ataupun dia keluar mani, dia berjunub. Dia tak mau mandi lalu nak mandi pagi esok. Maka sunat sebelum daripada dia tidur, dia mengambil wuduk, wuduk sembahyang. Itu disebut dalam hadis, mengambil wuduk, wuduk sembahyang. Jadi soalannya, dah cara mana kita nak niat? Jadi dia nak niat lagu mana? Niat wuduk lah. Mudah payah dia niat wuduk. Saja aku mengambil wuduk. Saja aku mengambil wuduk kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah boleh tak nak niat mengangkat hadas? Boleh. Saja aku mengangkat hadas kecil. Sekarang ni orang yang ada hadas kecil, ada hadas besar, ketika dia mengambil wuduk dengan niat mengangkat hadas kecil, maka terangkat hadas kecil, tapi hadas besar masih lagi ada. Nanti apabila dia mandi wajib, sedangkan hadas kecil telah terangkat, lepas tu terangkat pula hadas besar, maka sepakat ulama mengatakan boleh dia sembahyang tanpa dia mengambil wuduk setelah daripadanya. Okey, boleh faham kan? Tapi kalau dia tidak ambil wuduk, hanya dia mandi wajib sahaja,
lepas daripada tu dia ambil wuduk, dia boleh tak sembahyang? Boleh. Pandangan mu'tamad dan pandangan majoriti ulama. Tapi di sana ada pandangan yang mengatakan tidak dibolehkan. Jadi tak ada masalah. Sebab dia mandi wajib kerana hadas besar. Berwuduk kerana hadas kecil, tak ada masalah. Jadi orang yang ada hadas besar, ada hadas kecil, kalau dia mengambil wuduk dengan niat mengangkat hadas kecil, maka tak ada masalah, dibolehkan. Wallahu a'lam. Okey, itu yang pertama. Cuma soalan yang keempat nanti kita jawab minggu depan sebab kita ada satu lagi soalan berkenaan dengan bacaan hak malam. Ada mana bacaan bagi je berkenaan dengan bagi. Nanti kejap jom cari pula dia lajak lebih dah. Okey, الثاني أن يحتاج إليه لعطش محترم. لعطش محترم. Baik, mungkin dia dengar anda baca li'atashi. Lepas tu li'atashi. Baca dengan atashi ke baca dengan atashi? Dia baca dengan atash, bukan baca dengan atashi. Dia baca dengan ta bagi datah. Sebab atashi adalah masdar. Masdar daripada atisha. Atisha dia fa'il lazim. Dia kena ingat wazan fa'ila lazim, masdar dia adalah fa'al. Fa'ila lazim kebiasaan, bukan mesti. Kebiasaan masdar dia adalah fa'al. Wa fa'ila lazimu babuhu fa'al. Ka farahin wa ka jawan wa ka shalal. Dalam kitab matang Alfiyah. Wa fa'ila lazimu, dan fa'ila wazan fa'ila yaf'alu, atisha ya'tashu. Fa'ila al-lazimu yang lazim, babuhu fa'al, babnya adalah fa'al, masdarnya datang di atas wazan fa'al. Ka farahin fariha yafrahu farahan. Ka farahin wa ka jawan wa ka shalal. Seperti farah, jawan, shalal, atash, baca dengan atash. الثاني أن يحتاج إليه لعطش محترم ولو مآلا. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم بارك لنا في أعمالنا، بارك لنا في أوقاتنا، بارك لنا في كل شيء أعطيتنا. اللهم أكرمنا بالإخلاص في القول والعمل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas talaki online kita pada malam ini. Jadi sebelum saya akhiri talaki online kita pada malam ini, ada satu pengumuman. InsyaAllah hari Ahad jam 3 petang kita ada forum online bersama dengan YB Adung Wanita, iaitu YB Zuraida, dan juga ahli panel yang kedua Ustazah Nazila binti Muhammad, iaitu pendakwa bebas, yang insyaAllah yang akan dimoderatorkan oleh Ustazah Ilhami, iaitu Da'i Ilhami, insyaAllah pada jam 3 petang hari Ahad ni, 6 hari bulanan, insyaAllah. Jadi sekali lagi majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan juga kepada semua yang join, yang share talaki kita pada malam ini. Mudah-mudahan mendapat ganjaran dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah sama-sama kita tangguh dulu program kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti.